السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita menyambung kembali kuliah kita menggunakan kitab Dosa-dosa Besar ataupun judul asalnya Al-Kabair, yang disusun oleh Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi dan diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Semaid. Kita sambung pada tajuk yang baru. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dosa ke-16, pemimpin penipu. Dosa besar ke-16, pemimpin penipu. Pemimpin yang menipu rakyat adalah berdosa besar, apatah lagi yang berlaku kejam terhadap rakyatnya. Ini pemimpin maknanya orang yang diangkat naik oleh rakyat untuk memimpin rakyat ataupun satu kaum. Walaupun sebegitu, ada juga pemimpin yang menipu rakyat. Dia dilantik oleh rakyat, dia diangkat oleh rakyat untuk menjawat jawatan sebagai pemimpin. Walaupun sebegitu, ada setengah daripada mereka menipu rakyat yang melantik mereka, yang mana perbuatan menipu rakyat ini dosa besar. Apatah lagi yang berlaku kejam terhadap rakyatnya. Satu, menipu rakyat. Yang kedua, menzalimi rakyat. Dua dosa besar. Apabila seorang pemimpin dilantik oleh rakyat di mana dia menipu rakyat, dosa besar. Dan ada juga pemimpin yang menipu rakyat dan juga dia sama juga berlaku zalim atau kejam terhadap rakyat. Dua dosa besar. Bukankah pemimpin itu bertanggungjawab terhadap rakyatnya dan mesti mengambil tahu dari hal hidup mereka sehari-hari, termasuk penderitaan yang mereka tanggung dan kesusahan yang mereka pikul? Maka adalah menjadi tugas pemimpin untuk berusaha mengubah nasib mereka. Pemimpin ini dilantik oleh rakyat untuk bertanggungjawab kepada rakyat. Itu tugas sebagai pemimpin. Dan juga pemimpin dalam memberitahu tentang hal hidup seharian rakyat, makan minum rakyat, ekonomi rakyat, kesihatan rakyat, susah senang rakyat. Itu kerja pemimpin yang dilantik oleh rakyat. Dan juga termasuk tugas pemimpin yakni mengambil tahu tentang penderitaan yang ditanggung oleh rakyat, kesusahan mereka mencari nafkah hidup,
kesusahan mereka di dalam membahterai hidup, kesakitan rakyat. Ini adalah merupakan perkara yang perlu diambil tahu oleh pemimpin. Dan tugas pemimpin bagaimana untuk berusaha menghilangkan kesusahan penderitaan rakyat. Dan juga tugas pemimpin untuk memberi keselesaan kepada rakyat, itu tugas. Dan sebaliknya, berdasarkan tajuk ini dia terbalik. Jadi pemimpin dilantik, dia tipu rakyat dan dia juga menzalimi rakyat. Jadi bermakna ini adalah merupakan sesuatu yang bertentangan dengan konsep sebagai pemimpin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi al-haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim." Asy-Syura ayat 42. Ia bermaksud sesungguhnya dosanya itu atas orang-orang, yakni pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim, kejam kepada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi ini tanpa hak. Mereka itu akan mendapat siksaan yang pedih. Yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pemimpin yang zalim. Mereka menzalimi manusia dan perbuatan mereka melampaui batas, mengambil ataupun menidakkan hak-hak rakyat, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum 'adzabun alim, mereka itu akan mendapat siksaan yang pedih. Ini ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala kepada pemimpin yang menzalimi rakyat, menipu rakyat, menzalimi rakyat, berbuat kejam kepada rakyat. Apabila ditegur, mereka menzalimi Allah menegur. Apabila ditegur, mereka menangkap dan memenjarakan orang yang menegur. Sedangkan sepatutnya pemimpin berterima kasih apabila orang menegur, agar mereka dapat membetulkan kesilapan kesalahan mereka. Dan perlu kita ingat, setiap manusia termasuk kita, rakyat dan pemimpin, satu hari kita akan mati. Tidak ada orang yang kekal di atas muka bumi. Hatta zalim-zalim pemimpin yang disebut di dalam Al-Quran seperti Qarun, seperti Fir'aun, di mana ia juga mati dan meninggalkan sejarah tentang azab bagi Fir'aun. Dan juga termasuk juga mereka-mereka yang diberi kelebihan di atas muka bumi harta seperti Qarun, yang mana mereka juga mati. Begitu juga Namrud adalah merupakan contoh pemimpin yang menzalimi rakyat, di mana kesemua itu akan mati. Yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada pemimpin ini, ulaika lahum 'adzabun alim, yakni mereka itu akan mendapat siksaan yang pedih. Sedangkan dunia ini adalah satu tempoh yang sementara sahaja. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman lagi, wala tahsabanna Allah ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Surah Ibrahim ayat 42 hingga 43 yang bermaksud, dan janganlah engkau menyangka bahawa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh mereka yang kejam. Hanya saja Allah menangguhkan mereka sampai pada hari di mana mata manusia akan terbelalak. Mereka akan datang dengan bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan menundukkan kepala mereka, sedangkan mata mereka tidak berkedip sedikit pun dan hati mereka kosong. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi ingatan, dan janganlah mereka menyangka bahawa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh mereka yang kejam. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai. Allah Taala tidak lupa
kepada orang yang melakukan kezaliman di atas muka bumi, termasuk siapa saja yang menzalimi. Dan lebih-lebih lagi pemimpin lah, apabila tugas mereka tu untuk memberi kebaikan kepada rakyat dan mereka sendiri dilantik oleh rakyat. Tanpa ada rakyat, tak adalah mereka. Tetapi di sebalik itu mereka menzalimi orang yang melantik mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi pernyataan, wala tahsabannallaha ghafilan, dan jangan engkau menyangka bahawa Allah lupa. Allah tidak lalai dan Allah tidak lupa. Amma ya'mal zalimun, yakni dari apa yang diperbuat oleh orang zalim, Allah tak lupa. Malaikat kiri kanan akan mencatat, dan Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah lalai daripada mengetahui. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tidak dibatasi oleh apa-apa pun. Dan hanya saja Allah menangguhkan mereka sampai hari di mana mata manusia akan terbelalak. Allah Subhanahu Wa Taala biarkan orang zalim di atas muka bumi bukan sebab Allah Taala tak tahu kezaliman mereka. Allah Subhanahu Wa Taala beri tempoh kepada mereka sehingga di mana hari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang hari itu mata manusia akan terbelalak, takut, terkejut melihat tentang detailnya hisab Allah, tentang detailnya, yakni bukti-bukti tentang apa yang kita lakukan di atas muka bumi, tentang bukti-bukti yang dilakukan oleh orang zalim di atas muka bumi. Dan kerana itulah jangan melakukan kezaliman. Sama ada menzalimi secara perniagaan, menzalimi dengan lidah kita, menzalimi dengan perbuatan kita, menzalimi jiran tetangga, dan tidak boleh menzalim sesiapa. Yang mana sesiapa yang menzalimi manusia yang lain pada hari di kebangkitan, hari di mahsyar nanti, orang yang menzalimi orang lain dia akan terbelalak. Sebab apa? Teramat detailnya, terperincinya bukti-bukti yang Allah Subhanahu Wa Taala kemukakan terhadap kesalahan menzalimi orang lain. Mereka akan datang dengan bergegas memenuhi panggilan dengan menundukkan kepala mereka. Orang yang salah menzalimi orang lain ini, dia akan datang tergesa-gesa apabila dipanggil dengan keadaan takut menundukkan kepala, sedangkan mata mereka tidak berkedip sedikit pun dan hati mereka kosong. Kan kalau orang takut ni kan, mata dia tengok satu benda dia tak terkedip, dia takut. Dalam hati ni kosong sebab tidak ada harapan apa pun. Jelas Allah Subhanahu Wa Taala mengemukakan bukti-bukti yang dilakukan oleh manusia-manusia yang zalim masa hidup mereka, yang mana bukti ataupun saksi Allah Subhanahu Wa Taala ni, alam ini adalah saksi kepada kita semua. Alam termasuk meja, termasuk sejadah, termasuk kapet, semua ni adalah merupakan satu daripada saksi yang menyaksikan apa yang kita lakukan di atas muka bumi. Saksi. Dan tubuh badan kita sendiri pun akan jadi saksi kepada kita. Itu saksi. Masa kita hidup ni, apa yang kita lakukan, tubuh badan kita ni menjadi saksi terhadap apa yang kita buat. Alam yang ada ni semua jadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memang jelas sebagai saksi kepada apa yang makhluknya lakukan, termasuk manusia lakukan. Dan juga malaikat itu adalah merupakan saksi terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Ni hamba Allah seperti kita ni. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan setiap orang tu ada malaikat yang jelas sebagai kerjanya menjadi saksi. Di samping malaikat-malaikat yang lain, malaikat yang bersama dengan kita, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu adalah merupakan saksi-saksi yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan, yang di mana hari kebangkitan nanti saksi inilah yang akan jadi saksi terhadap apa yang kita buat. Kebaikan yang kita buat menguntungkan kita, saksi itu memang banyak. Dan keburukan maksiat yang kita lakukan, na'udzubillah, saksi pun akan menyaksikan terhadap apa yang kita buat. Beruntunglah setiap orang yang melakukan amal-amal yang soleh, membuat kebaikan, kebajikan di atas muka bumi.
Sebab apa? Setiap kebajikan yang kita lakukan adalah merupakan janji pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kebajikan yang dilakukan akan menghapuskan dosa. Dua perkara daripada kebajikan yang dilakukan oleh hamba Allah ni. Satu, Allah Subhanahu wa taala janji dengan pahala. Yang kedua, kebajikan itu Allah Taala janji sebagai penghapus dosa. Al-hasanat yudhibun as-sayyi'at. Yani kebajikan itu menghapuskan kesalahan, yani dosa-dosa yang kita lakukan. Untung orang yang hidup dia mengejar kebajikan, dia untung dua keuntungan. Satu, keuntungan dengan pahala. Dua, keuntungan kedua, dihapuskan dosa. Dan kerana kita sebagai hamba Allah, setiap saat, setiap detik, bangun daripada tidur sampai tidur semula, hatta dalam tidur pun, orang yang beriman kepada hari akhirat, dia ingin melakukan kebajikan. Sebab kebajikan itu ada dua. Amal-amal yang saleh, amal-amal yang berbentuk kebajikan itu ada dua. Satu, pahala, dan juga menghapus dosa. Kita duduk dalam majlis ilmu, dia adalah merupakan satu bentuk kebajikan dan berpahala. Dan juga perkara yang sama juga menghapuskan dosa. Langkah kita untuk solat berjemaah, untuk melakukan satu kebajikan, langkah itu berpahala. Langkah yang sama menghapuskan dosa. Solat berjemaah, solat itu sendiri adalah kebajikan dan berpahala, dan solat itu adalah penghapus dosa. Secara berjemaah itu adalah kebajikan, secara berjemaah itu adalah menghapuskan dosa. Jadi apa yang kita lakukan dengan zikir kita, tasbih, tahmid, takbir, doa, itu pun adalah ibadah. Doa huwal ibadah. Bukan semata-mata kita minta kepada Allah hajat kita, tetapi doa itu sebagai ibadah, berpahala. Kita minta kepada Allah untuk hajat, walaupun sebegitu doa itu adalah berpahala. Kita berdoa dapat pahala, dan doa itu adalah kebajikan, dan kebajikan itu adalah penghapus dosa. Jadi orang beriman dia sentiasa untung, dan sentiasa dia menghitung-hitung hariannya untuk buat kebajikan. Dan begitulah sebaliknya orang yang lupa akan keadaan dia sebagai hamba Allah yang akan dimatikan dan akan dihidupkan semula. Orang macam ni dihidup di dunia seolah-olah dia hidup sampai bila-bila, sehingga dia sanggup menzalimi orang yang mengangkat dia sebagai pemimpin. Mana terbalik. Sepatutnya sebagai pemimpin ini dia kerja lebih keras, lebih kuat untuk membalas budi orang yang memilih dia sebagai pemimpin. Dan kerja sebagai pemimpin itu adalah kebajikan. Kalau dilakukan dengan betul kebajikan, di antara golongan yang mendapat naungan arasy Allah di hari mahsyar adalah pemimpin yang adil, dan keterbaliknya adalah pemimpin yang zalim. Jadi itulah, jadi bermakna ingatan ini bukan semata-mata kepada pemimpin saja, kepada kita semua. Satu hari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'aluhu, la bi'sa ma kanu yaf'alun." Al-Maidah ayat 79 yang bermaksud mereka satu dengan yang lain tidak pernah melarang dari perbuatan jahat yang mereka kerjakan. Sungguh amat buruklah apa yang mereka perbuat itu. Yani mereka satu sama lain, yani di antara mereka-mereka yang melakukan kezaliman, melakukan kerosakan di atas muka bumi ini bersekongkol ataupun tidak menasihat di antara satu sama lain agar tidak melakukan kejahatan. Ya, mereka sekongkol, kadang tak sekongkol tapi tak nasihat, tahu dah kau hanya melakukan kezaliman, melakukan kejahatan tapi tidak tegur. Jadi bagaimana sungguh amat buruklah apa yang mereka perbuat itu. Jadi orang macam ni amat buruk, dia tahu dah kawannya buat kezaliman, buat kejahatan, dia tidak tegur, ataupun dia sendiri bersekongkol untuk melakukan kezaliman. Dua untuk kau, satu untuk aku. Okeylah kata dia. Jadi bagaimana? Ini sikap. Sikap ini tuan-tuan
dia adalah mudarat yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang melakukan perkara yang buruk di atas tugas sebagai pemimpin, dia akan bersama dengan orang yang seperti dia lah. Siapa ketua dia? Fir'aun. Orang yang diberi kekayaan, kemewahan dengan usaha bisnes perniagaan, dia melakukan kezaliman dalam urusan niaga dia akan bersama dengan Qarun. Sebab itu tokohnya, itu adalah pemimpin yang dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia melakukan kezaliman dengan kekayaan dia tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang diberi tanggungjawab untuk menegur pemimpin, tapi dia tidak menegur pemimpin yang zalim, dia sendiri pun ikut menzalimi orang lain, sedangkan dia penasihat, dia akan bersama dengan Haman. Haman itu adalah merupakan penasihat kepada Fir'aun. Jadi kesemua tu ada dia punya tokoh-tokoh, ada orang yang dia akan ikut, dan setiap orang itu akan dibangkitkan dengan siapakah yang umpama sebagai idola dia. Seseorang yang mengidolakan ulama untuk dia sayangi, untuk dia mempelajari ilmu, hormat sayang kepada para ulama, dia akan bangun bersama berkumpul dengan ulama. Yang setiap orang tu akan dibangkitkan dengan siapa yang dia idolakan dalam hidup dia. Walaupun dia tidak perasan, tidak mengidolakan Fir'aun, tapi tingkah laku perbuatannya sama dengan Fir'aun, dia akan bangkit bersama dengan Fir'aun. Bersabda Rasulullah SAW, "Man ghashana falaysa minna." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang bermaksud barang siapa yang menipu kami, maka bukanlah ia daripada golongan kami, bukan daripada golongan Islam. Kata Allah Subhanahu kata Rasulullah SAW, "Man ghashana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka bukanlah ia dari golongan kami, bukan daripada orang Islam. Rasulullah tidak mengaku orang menipu itu daripada kalangan umat dia, tidak mengaku daripada kalangan orang Islam. Jadi bagaimana kita nak hidup kalau kita bukan diakui oleh umat, oleh Nabi SAW sebagai umatnya? Macam mana kita nak hidup di hari akhirat besok? Kan di antara keampunan Allah Subhanahu Wa Taala kan ada 5 bentuk keampunan. 2 keampunan masa kita hidup, 3 keampunan masa kita mati. Lepas kita mati lah. Ini keampunan masa kita hidup. Yang pertamanya kita istighfar taubat, itu keampunan. Yang keduanya yang kita sebutkan tadi, dengan melakukan amal kebajikan mendapat keampunan daripada Allah. Al-hasanat yudhibna sayyiat. Yang 3 lagi selepas kita mati, satu daripadanya mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Dan seorang yang menipu, Nabi kata, "Man ghashana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka bukanlah ia dari golongan kami, bukan orang Islam. Orang tu dah Rasulullah SAW tidak mengaku dia sebagai umat dia. Macam mana dia nak mendapat syafaat daripada Nabi? Syafaat daripada Nabi itu berbentuk keampunan daripada Allah. Itu masa mati. Dan juga keampunan yang lainnya adalah mendapat syafaat daripada orang yang keluarga dia yang mampu memberi syafaat. Seperti orang mati syahid boleh memberi syafaat kepada keluarganya. Dan ada golongan-golongan yang dapat memberi syafaat kepada keluarga. Yang ini keampunan masa lepas mati. Dan yang kelimanya, ini kita tidak nak ini. Dapat keampunan juga kepada Allah, tapi ini kita tak nak ini. Yang macam mana orang tu akan masuk neraka dulu. Lepas tu apabila dibakar dia untuk menghapuskan dosa dia, baru dia keluarkan daripada neraka masuk syurga. Itu kita tak nak itu. Sesaat dalam neraka pun tak mampu kita nak hadap dengan azabnya. Kita tak nak yang tu. Jadi bagaimana kita naknya? Keampunan masa kita hidup lah. Keampunan masa kita hidup dengan kita istighfar taubat kepada Allah setiap masa. Yang keduanya, masa kita hidup yang kita sebut panjang lebar tadi, dengan melakukan amal kebajikan. Hendaklah ada dalam pemikiran kita, ingatan kita,
kita nak memperbanyakkan setiap masa kebajikan, sebab kebajikan itu adalah berpahala dan menghapuskan dosa. Dua bentuk keampunan masa kita hidup. Dan masa kita mati, kita naklah juga syafaat daripada Rasulullah SAW. Dan bagaimana kita nak dapat syafaat daripada Nabi? Jauhkan diri kita daripada menipu. Jauhkan diri kita daripada melakukan penipuan, sama ada berniaga, sama ada semasa bekerja, sama ada kita sebagai pemimpin. Jangan menipu. Apa juga jarang usaha kita, jangan menipu. Sebab hadis ini juga membawa masuk orang menipu di dalam perniagaan. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan daripada kalangan kami, bukan Islam. Kalau satu orang tu sudah ternafi keislamannya, macam mana dia nak mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW? Dan yang lain lagi, syafaat orang yang memberi syafaat. Jadi maknanya yang pertamanya usaha masa kita hidup lah. Itu penting untuk kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda lagi, Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Ini yang bermaksud, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang bermaksud, kekejaman itu, ini kezaliman itu menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Jadi gelap. Jadi kegelapan itu, ini adalah membawa masuk kepada orang tu akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kekufuran itu, kegelapan itu juga dinisbahkan kepada kekufuran. Dosa itu juga dinisbahkan kepada kegelapan. Itu adalah merupakan maksud nisbah kegelapan itu kepada keazaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau cahaya itu nisbah kepada petunjuk, cahaya nisbah kepada keimanan. Jadi maknanya seseorang yang melakukan kekejaman, kezaliman pada masa hidup, di mana zulumatun yaumal qiyamah, yang mana akan menjadi gelap nanti di hari kiamat. Dengan sebab apa? Perbuatan zalim. Jadi zalim itu bukan hanya semata-mata pemimpin kepada rakyat. Kadang-kadang kita pun boleh menjadi zalim kepada orang lain. Zalim kepada isteri, tidak memberi nafkah. Zalim kepada anak sebab tidak memberi nafkah. Zalim kepada isteri dengan sebab tidak mendidik mereka kepada jalan syariat. Zalim kepada anak sebab dia tidak didik mereka kepada jalan syariat Allah. Tidak ajar anak isteri tutup aurat. Itu adalah merupakan satu bentuk kezaliman, tanggungjawab suami kepada isteri dan anak. Jadi setiap orang tu akan berhadapan dengan istilah zalim. Perkahwinan ataupun pernikahan ini adalah sesuatu yang dituntut sunnah Rasulullah SAW. Walaupun sebegitu, tanggungjawab itulah yang akan diukur, akan dihitung pada hari kiamat nanti. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ni orang lelaki ni dia berkuasa ke atas wanita. Berkuasa itu dengan sebab apabila dia qabul pernikahan itu, dia mesti memberi nafkah dan termasuk dalam memberi didikan, petunjuk ajar kepada isteri dan anak. Seseorang yang dayus tidak akan masuk syurga. Kata Rasulullah, maksud dayus di situ orang yang dia tidak pedulikan akan keadaan hidup isteri dan anaknya, tidak menutup aurat pun dia tidak tegur, isterinya tak berbuat senda dengan siapa-siapa yang bukan mahram pun dia tak kata apa-apa. Maknanya itu dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Dayus dia tak masuk syurga. Jadi maknanya kezaliman itu bukan semata-mata kepada pemimpin. Yang dimaksudkan pemimpin yang besar, tapi kita juga sebagai pemimpin. Nabi SAW bersabda lagi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanya tentang pimpinan kamu semua. Kullukum ra'in, setiap kamu, semua kamu. Kullu ini bermaksud semua ataupun sebahagian besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kesemua kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanya tentang pimpinan kamu semua, termasuk pemimpin yang besar, pemimpin negara, pemimpin yang bawah sedikit,
termasuk kita ni, ketua keluarga adalah pemimpin. Semua orang pemimpin. Pemimpin di jabatan, pemimpin di rumah adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin, semua pemimpin akan disoal, mas'ulun an ra'iyati, daripada apa? Di bawah orang yang di bawah pimpinan kita. Bagaimana kita perlakukan kepada isteri kita, kita didik tak agama kepada mereka, ajar tak mereka hukum hakam halal haram, ajar tak mereka tentang ibadah sah dan batal, ajar tak tentang mereka tentang iman, ajar tak tentang mereka tentang akhlak. Itu tugas sebagai suami. Seronok menikah tu adalah seronok, memang seronok. Sebab menikah tu adalah merupakan satu daripada Allah Ta'ala sebut sebagai mawaddah warahmah, yakni cinta dan kasih sayang. Hikmah daripada pernikahan, cinta dan kasih sayang. Walaupun sebegitu, di sebaliknya kita sebagai pemimpin. Dan insya-Allah kita semua mudah-mudahan berjaya memimpin keluarga, mudah-mudahan. Gimana besar pula pahala orang berjaya memimpin keluarganya, pahala besar. Dan sabda Nabi SAW lagi, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fahuwa finnar. Rawahu Tabarani. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Yang bermaksud setiap pemimpin yang menipu rakyatnya, maka dia akan memasuki neraka. Na'udzubillah. Pemimpin yang menipu rakyat, jelas. Dan ini dalam skala yang lebih besar. Pemimpin yang dilantik sebagai orang yang dilantik sebagai pemimpin, dia tipu rakyat pula. Bagaimana dia akan memasuki neraka? Na'udzubillah. Inilah ujian sebagai pemimpin ni, ujian. Pemimpin ni dia ada kaitan dengan politik. Politik tu apa? Kuasa. Politik tu maksudnya kuasa. Tidak perlu berkuasa. Itulah kadang-kadang diuji. Diuji dengan kuasa itulah. Ini yang berlaku di mana-mana tempat lah. Kuasa itu akan menguji seorang itu sama ada dia akan jadi orang adil ataupun orang yang zalim. Kuasa itu akan menguji seorang itu sama ada dia ni orang yang rakus ataupun orang yang sabar dengan ujian. Itu. Dan kalau kita lihat bagaimana sejarah Rasulullah SAW dengan para sahabat, ada sahabat yang minta untuk jadi gubernur kepada Nabi. Ada bapa saudara Nabi minta jadi gubernur, jadi pemimpin untuk dilantik satu tempat, sehingga Nabi tak beri. Sebab Nabi tahu pemimpin itu berat. Umar Al-Khattab apabila dia dalam keadaan yang dia, orang pernah tanya dia siapakah yang dia akan lantik daripada keluarganya sebagai pemimpin ganti dia, dia kata dia tak akan beri kepada siapa-siapa dalam keluarga dia. Sebab berat, memang berat. Dan inilah keadaan yang memang direbuti. Manusia memang berebut nak jadi pemimpin, tapi apabila jadi pemimpin, inilah benda yang berat. Sebagaimana Rasulullah menyebut, yang bermaksud setiap pemimpin yang menipu rakyatnya, maka dia akan memasuki neraka. Neraka. Jadi neraka ni perkara yang tak boleh nak gambarkan neraka, azabnya. Kita minta jauh daripada neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta jauh neraka. Neraka ni tempat yang paling sangat azab. Azab di dunia ni, kalau azab macam mana sekalipun, tak boleh, tidak sampai 1% pun dengan azab neraka ni. Azab neraka ni tak boleh nak digambarkan. Di mana ahli neraka ni kulitnya putih. Putih macam mana gambarannya? Seperti putih ekor cicak tu. Cicak kan kalau terputus, kan bagaimana diputihkan tempat putus tu? Umpama macam itulah gambarannya ahli neraka. Sebab apa? Kulit ahli neraka ni tak pernah jadi perak. Dia akan dibakar, di mana kulit baru akan tumbuh. Tumbuh dan dibakar, tumbuh dan dibakar. Macam itulah gambaran kalau kita tengok ekor cicak tu, putih macam tu. Sebab tidak sempat nak jadi warna gelap macam kita ni. Sebab sentiasa dibakar. Kalau azab itu azab kulit, tak kira azab minuman neraka lagi. Minum neraka ni masuk sampai rongkong kita ni pun dah habis terburai dah. Minuman neraka tu kalau letak dekat muka kita pun jadi hancur. Setitik daripada minuman neraka ni
Ada kata dijatuhkan di atas muka bumi sekarang ni tak akan ada satu tumbuhan yang boleh hidup, yang dipaksa minum kepada ahli neraka. Itu tak kira lagi azab yang lain, ular, kalajengking yang memabuk setiap masa itu. Kalau racun-racun daripada kalajengking, ular tu kalau jatuh di atas muka bumi, kalau setitik pun tak akan tumbuh satu pokok pun di atas azab nikmat. Sabda Nabi SAW lagi, Man istara'ahu Allahu ra'iyatan thumma lam yahuttaha binusihi illa harrama Allahu 'alaihi al-jannah. Rahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang bermaksud barang siapa yang diangkat Allah menjadi pemimpin bagi rakyatnya, kemudian dia tidak membimbing rakyat itu dengan nasihatnya, maka Allah akan mengharamkan baginya memasuki syurga. Ini pemimpin yang diangkat menjadi pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara hakikatnya apa yang berlaku itu adalah merupakan daripada urusan Allah, yakni daripada qudrat dan irada Allah. Jadi pemimpin itu secara hakikatnya Allah Taala yang lantik, walaupun secara zahiriah dan sababiyah usahanya kita yang melantik dan dilantik, tapi hakikatnya adalah Allah yang melantik. Inilah disebut oleh hadis ini, barang siapa yang diangkat Allah menjadi pemimpin bagi rakyatnya secara hakikat,
Yang hidup kita ni ada hakikat dan sababiah. Kita ni mengangkat pemimpin bukan hakikat, tapi sabab usaha. Yang hakikatnya Allah Ta'ala yang menanti pemimpin dah apa sajalah. Kita datang ke surau ni usaha kita, tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mendatangkan kita. Contoh azan tadi, hayya, mana hayya 'alas solat kan, marilah solat. Hayya 'alas solat kan, kita punya jawabnya kan tak sama dengan yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi hayya 'alas solat, la haula wala quwwata illa billah, kan tak sama. Kenapa? Solat itu adalah merupakan bimbingan daripada Allah. Kekuatan Allah Ta'ala beri untuk kita solat, hidayah, taufik daripada Allah. Kalau Allahu Akbar itu okey, memanglah sebutan begitu. Tapi sampai kepada hayya 'alas solat, marilah sembahyang, kita tak jawab hayya 'alas solat. Kan kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Nah, itulah bagaimana nak mengajar kepada kita satu perkara juga, yakni satu dari penyakit yang ada dalam diri kita tu ujub, yakni bangga diri. Nah, apabila ada satu perasaan bangga diri dalam diri kita, naklah kita sebut la haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Kan ada perasaan itu. Kita datang awal sikit daripada muazzin, daripada Bilal, kita rasa awal sikit kita daripada Bilal tak sampai, kita dah sampai. Kita kena la haula wala quwwata illa billah. Takut, itu dah mula. Permulaan daripada sum'ah, permulaan daripada takabur, permulaan daripada riya adalah ujub. Rasa bangga diri, ada perasaan dalam diri kita, tak kata apa-apa pun, kita tak buat apa-apa pun, ada benda tu lintas dalam hati kita ni. Awal ni kita, bila tak sampai ni. Di mana perkara itu bagaimana diajar oleh Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian dia tidak membimbing rakyat itu dengan nasihatnya, maka Allah akan mengharamkan baginya memasuki syurga. Jadi pemimpin yang dia tidak mengambil tanggungjawab untuk menasihati rakyatnya, membimbing rakyatnya kepada jalan Allah, jadi pemimpin yang macam tu dia tidak akan masuk syurga. Dia tak peduli tentang keadaan rakyatnya. Sepatutnya bukan semata-mata dia ni sebagai pemimpin untuk mesyuarat aja, tapi nak tegur rakyat. Jangan juga buat aktiviti yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala murka. Jangan daripada pemimpin yang merangka satu aktiviti maksiat pula. Satu, dia tak tegur rakyat. Apabila rakyat buat maksiat, di mana pemimpin itu tidak akan masuk syurga. Dan kalau dia pula merangka satu aktiviti maksiat pula, na'udzubillah. Jadi inilah yang biasa berlaku kadang-kadang zaman sekarang. Zaman orang yang suka berhibur. Jadi kadang-kadang setengah orang untuk mendapat sokongan, dia buat konsep hiburan umpamanya, sebab generasi yang menghibur ni akan menyokong. Jadi macam-macam perkara lah nak mendapat sokongan ini, macam-macam. Kadang-kadang dengan rasuah, na'udzubillah. Rasuah ni tak boleh nak sebut. Bukan tak boleh nak sebut, macam mana dah ngeri kita nak sebut. Dan ngeri nak disebut rasuah ni, tak boleh nak bayangkan macam mana rasuah bermaharajalela. Rasuah tak boleh nak sebut. Dan rasuah ni dia ada kaitan dengan orang yang ada kuasa. Ada kuasa adalah jalan untuk menerima rasuah. Alhamdulillah. Juga menurut riwayat Bukhari yang lain berbunyi, yang pada hari kematiannya dia tetap dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah akan mengharamkan baginya untuk memasuki syurga. Yang pemimpin yang macam mana? Kata Imam Bukhari, ada riwayat yang lain yang disambungnya, yang pada hari kematiannya, yakni kematian pemimpin itu tadi, dia tetap dalam keadaan menipu rakyatnya, nak mati pun tipu lagi, maka Allah akan mengharamkan baginya untuk memasuki syurga. Sepatut pemimpinnya senang nak masuk syurga. Satu daripada golongan yang akan mendapat naungan, dia di saat tidak ada naungan di mahsyar ni, pemimpin yang adil. Senang nak dapat naungan. Dan di mahsyar ni tempat yang
Berdasarkan hadis Nabi, satu padang yang putih seperti perak tu, dia punya warna tu kilau macam tu, tak ada satu naungan pun, tak ada satu helai daun pun, matahari tu dekat dengan kepala, tapi ada golongan yang akan mendapat naungan teduhan. Satu daripadanya pemimpin yang adil. Tiba-tiba hak itu, peluang itu tidak dapat kepada seorang pemimpin ini, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan dia masuk syurga. Sebab apa? Dengan sebab masa nak mati pun dia tipu rakyat lagi. Jadi dahsyat sungguh. Semua hadis-hadis tersebut di atas mengandungi ancaman-ancaman berat terhadap para pemimpin yang menipu rakyatnya. Padahal sebelum menjadi pemimpin, dia telah menjanjikan mereka dengan janji-janji yang muluk-muluk, lagi memungkirkan. Jadi hadis itu mengandungi ancaman terhadap pemimpin yang penipu rakyat. Sedangkan masa boleh jadi pemimpin, macam-macam janji, bulan bintang janji. Bulan bintang janji. Masalah. Sampai orang kata kalau dah nak pilihan raya tu memang adalah pemimpin minum dengan rakyat, minum berpokok, sebelum masa tu tak ada. Macam-macam janji. Kita tak kata siapa-siapa lah, itu adatnya lah macam tu. Adalah mana makan nasi lemak singgit dengan rakyat, tu maknanya dah nak pilihan raya. Lepas tu janji macam-macam. Ada satu tempat satu bukan negara kita, dalam satu YouTube, dia pemimpin negara-negara Afrika sana. Memang betul-betul orang macam tu lah. Dia janji nak buat jabatan, jabatannya kecil aja dekat kampung, larinya separuh daripada surau kita. Tapi masa boleh jadi pemimpin, dia janji nak buat jabatan. Lepas tu apabila dekat pilihan raya, dia datang nak pancing dia lagi. Sekarang dia orang pikul dia buang dalam parit. Parit apa dia? Jambatan seluas itu pun tak dia buat. Kali dia datang nak berkempen pilihan raya, orang kampung tangkap dia, buang dalam parit. Itulah bulan bintang janji ni. Allah Akbar. Penipu. Ini bulan bintang ni nak buat tu, nak buat ni, tipu dah tu. Jadi teguran ini mudah-mudahan melekat kepada siapa nak jadi pemimpin, termasuk kita lah. Bukan kita nak kata siapa-siapa tu, tidak. Masa nak jadi pemimpin, janji bulan bintang, harta parit sebesar itu pun tak boleh nak buat. Di hari akhirat besok menipu, dicop sebagai penipu. Oh jangan. Allah Akbar. Dan satu YouTube saya tengok di negara Eropah, di mana dia nak berkempen juga, ditangkap orang masuk dalam bekas sampah. Bekas sampah yang besar tu, yang lori angkat, ambil buang masuk dalam bekas sampah. Orang-orang yang kadang dia orang tu memang buat betul. Mana buat betul? Kalau kita ni lembut hati, jarang nak buat macam tu. Kita ni lembut, cakap-cakap belakang gitu. Berani-berani belakang je. Kita tak sampai hati nak buat. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, sebarang hakim yang menghakimi di antara manusia, lalu dia berlaku curang di dalam hukumannya, tidak diputuskan perkaranya dengan adil, maka dia akan ditahan nanti di hari kiamat, dan seorang malaikat akan memegang tengkuknya. Maka jika Allah mengatakan lemparkanlah dia, maka malaikat itu akan melemparkannya, lalu meluncurlah orang itu ke dalam neraka jahanam selama 40 tahun. Dan dalam satu hadis yang lain pula, hadis riwayat Imam Ahmad, yang bermaksud hakim. Ini hakim juga. Tadi pemimpin ni hakim, orang yang menghakimi satu kesalahan atau menghakimi satu penghakiman, satu bentuk mahkamah lah ni. Tapi dia berlaku curang dalam menghakimannya, jadi tidak adil. Orang ni patut kena salah, dia buat tak salah. Orang ni salah, dia buat. Orang ni tak salah, dia buat salah. Jadi terbalik. Biasa kadang berlakunya orang yang salah jadi tak salah, sebab dia tidak, dia berlaku curang. Hakim yang macam mana? Maka dia akan ditahan nanti di hari akhirat, di hari akhirat, dan seorang malaikat akan memegang tengkuknya. Hakim itu malaikat akan pegang tengkuknya. Maka jika Allah mengatakan lemparkanlah dia, maka malaikat itu akan melemparkannya, lalu meluncurlah orang itu ke dalam neraka jahanam selama 40 tahun. Buang dalam neraka jahanam. Satu masa Rasulullah dengar satu benda yang jatuh kuat, dan Nabi tahu. Nabi kata itulah batu yang dilempar masuk pada neraka jahanam mula-mula buat dulu. Masa berapa ribu tahun baru jatuh. Mana dalam neraka jahanam. Apinya jangan cakap lah.
panas sungguh. Nabi SAW juga pernah bersabda, celakalah bagi para amir, pemimpin atau pejabat, celakalah bagi orang yang cendekia, dan celakalah bagi pemegang amanah. Semua orang memang bercita-cita nak menjadi pemimpin, hendak menjadi cendekiawan, hendak menjadi pemegang amanah. Sedangkan nanti di hari kiamat tempat tinggalnya bergantungan di atas bintang kejora dalam keadaan terseksa, sebab mereka tidak pernah menjalankan tugas mereka ketika dahulu di dunia. Celaka. Nabi SAW menyebut mencelakalah bagi pemimpin dan juga ataupun orang yang menjadi pemimpin, jadi ketua lah. Di mana dan juga celaka bagi orang yang tidak menyempurnakan amanah, dan juga celakalah bagi orang yang tidak menjadi pemimpin tapi dia tidak menyempurnakan amanah. Jadi celaka-celaka semua. Ini adalah merupakan satu bentuk celaan daripada Rasulullah SAW. Sedangkan kita ni nak dapat syafaat daripada Nabi, tiba-tiba dapat celaan pula, sehingga orang tu akan diletak di atas bintang kejora dalam keadaan terseksa sebab mereka tidak pernah menjalankan tugas mereka ketika dahulu di dunia. Maksud dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, bersabda Nabi SAW lagi, wallahu a'lam. Cukup dah tuan. Mudah-mudahan dapatlah manfaat kepada kita. Pentingnya kita nak ambil iktibar kepada kita ni, tak nak masuk neraka, itu je. Kadang untung juga kita ni tak jadi pemimpin, tidaklah kena uji macam tu. Kalau jadi pemimpin, alhamdulillah, agak-agaknya suruh kita pun tak nampak. Kan, apabila nak dah raya orang nampak, oh, kalau kita jadi pemimpin sama je. Oh, nak dah raya dah tu. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.